Okey. Apa perasaan awak awak nampakkan slide saya pada hari ini? Nampak dulu. Okey, nampak. Okey, saya nak tanya, apakah perasaan awak pada hari ini? Kelas PDPR kita untuk kelas first awak pada hari ini. Perasaan awak. Adakah awak seronok ataupun sedih ke apa? Sebab tadi saya dengar PM kita umumkan kita punya PKP ni dilanjutkan lagi sehingga 12 Julai. Jadi awak PDPR lagi. Okay, so apa perasaan awak pada hari ini? Adakah awak berasa gembira, sedih? Awal-awal pagi tadi, boleh awak kongsikan? Okay. Okay, kalau perasaan awak pada hari ini, seperti yang selalu, okay, saya harap awak semua okey lah untuk teruskan PDP kita pada hari ini. Tak adalah stres-stres ke kan nak buat kerja. So, untuk nak lebih sistematik kerja awak perlu senaraikan apa yang perlu awak buat. Macam saya senaraikan macam ni. Okay, senaraikan apa yang perlu awak buat. Okay, senaraikan. Lepas tu supaya awak lebih tersusun untuk kelas PPR. So, tip saya, awak untuk kelas PPR ni, awak bangun seperti biasa untuk pergi ke sekolah bersiap. Okay, pada awal. Macam pukul 10 pagi ke awak selalu bangunkan 10 ke 11. So, awak bersiap, awak duduk kat depan laptop ataupun phone awak kat atas meja tu. Dan buku-buku dah tersedia, dah susun macam masuk kat dalam beg untuk mulakan kelas kita pada hari ini. So, saya harap awak semua sihat, tak ada yang sakit. Dan saya harap awak semua dah makan. Okay, semua dah makan ke? Dah. Dah, okay. Okay, adakah awak sudah bersedia untuk mulakan PDPR kita pada hari ini? Ataupun awak masih tak bersemangat? Ada awak semangat tak? Okay, kalau awak dah bersedia, okay, saya nak tunjuk awak satu gambar. Okay, awak kenal pasti tak awak macam apa gambar ni? Agak awak. Ini gambar apa? Ada gambar ni patung yang dipakai beg. Lepas tu ada gambar jenis-jenis warna ni. Agak-agak awak ini awak kenal tak? Dekat mana gambar ni? Okay. Ini gambar, saya tunjuk gambar dekat buku teks awak. Bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Kenapa saya tunjuk balik gambar ini dekat buku teks awak ni? Sebab untuk tajuk kita pelajaran pada hari ini. So, boleh awak teka tajuk apa yang kita akan pelajari hari ini. Okay, sebelum awak teka tajuk pelajaran pada hari ini, okay, sebelum kita awak teka, saya nak awak nyatakan, senaraikan satu elemen reka bentuk yang awak pernah pelajari bab 1.1 ini. Okay, bab ini. Okay, apa elemen reka bentuk? Okay, bab 1.1, dunia reka bentuk. Okay, apa elemen? Ya? Siapa yang jawab tadi? Betul. Okay, elemen reka bentuk adalah ruang, garisan, rupa. Okay, boleh awak terangkan apa contoh tadi kan awak bagi ruang. Okay, apa elemen ruang tersebut secara ringkas? Apa maksud ruang tersebut agak-agak awak? Okay. Kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen. Okay, betul. Dia ruang ni adalah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan reka bentuk untuk menampakkan objek yang lebih jelas. Okey. Kita masuk dekat tajuk bab 4, lakaran pictorial. Tetapi kita akan masuk iaitu 4.14 untuk awak memilih lakaran produk yang terbaik berdasarkan elemen reka bentuk tersebut ya, yang awak senaraikan tadi. Ada ruang, garisan, rupa dan lain-lain lagi. Okey.
Okay, mari kita tengok macam mana awak nak pilih, bagaimana awak nak pilih lakaran produk tersebut berdasarkan elemen ke bentuk tersebut. Okay, ini contoh lakaran. Ada 3 lakaran. Okay, sebelum tu saya dah semak tugasan yang saya suruh awak buat 4.13, iaitu saya suruh awak lukis 3 produk kan yang berlainan. So, yang hantar pada saya adalah hanya Ivy Lee. Okey, kita tepuk tangan kepada Ivy Lee sebab dia berjaya hantar tugasan sebelum waktunya, iaitu saya suruh hantar pada semalam kan, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini. Supaya saya boleh semak lakaran yang awak buat tu. Nanti kita tengok apa lukisan Ivy yang buat, yang Ivy dah lukis. Okey, ini contoh saya bagi lakaran topi. Okay, ini lakaran produk A, produk B dan produk C. Ada 3 jenis lakaran berbeza kalau awak tengok. Awak tengok dia sejenis topi sama, tapi sebenarnya dia adalah berbeza lakaran. Kalau awak tengok betul-betul, okey. Contoh lakaran terbaik dinilai dengan membuat penilaian terhadap kurang-kurangnya 2 lakaran. Okay, awak nak buat pilih produk lakaran terbaik ni, awak mesti ada sekurang-kurangnya 2 lakaran. Ada 3 pun, 2 pun dah ada jadi. Okey, awak boleh buat perbezaan. Analisis. Okey. Lakaran yang dilukis mempunyai persamaan dan perbezaan. Beberapa elemen penting yang dapat memuaskan kehendak pengguna. Okey, kalau awak tengok sini terdapat persamaan dan perbezaan. Okey. Penggunaan gabungan prinsip dan elemen reka bentuk menjadikan lakaran terhasil berbagai variasi. Okey, gabungan elemen dan prinsip tu dapatlah hasilkan lakaran yang pelbagai jenislah variasi. Okey, ini contoh lakaran produk A. Bahan dan komponen mudah dihasilkan. Dia cakap bahan yang digunakan dan komponen ni digunakan bahan yang mudah lah untuk dihasilkan. Okay, warna seimbang dan sesuai untuk semua golongan pengguna. Maksudnya warna ni macam semua orang boleh masuk. Okay, macam orang muda pun boleh masuk, orang tua pun boleh masuk. Itu dia cakap sesuai untuk semua golongan. Bentuk menarik dan selesa. Tengok bentuk dia curve kan, melengkung dan selesa untuk dipakai. Okay, nilai estetika. Nilai estetika tu untuk menarikkan lagi produk tersebut. Iaitu dia kata dia mempunyai elemen garisan yang menarik. So, elemen yang guna adalah elemen garisan. Awak tengok garisan yang guna. Okay. Lakaran produk B, apa dia? Dia sedikit berbeza pada lakaran produk A, iaitu lakaran produk A dia ada garisan pada bahagian hadapan. Dekat produk B, dia tak ada garisan pada bahagian hadapan ni, ruang hadapan ni. Okay. Lakaran yang seterusnya, lakaran produk C, bahan yang digunakan adalah polyester ataupun cotton yang mudah menyerap lembapan, menyerap peluh lah. Okay, bahan komponen mudah dihasilkan. Okay, nilai estetika dia guna elemen warna. Okay. Elemen terdapat banyak kan, ada garisan, ruang, rupa, bentuk, tekstur, saiz dan warna. Okey, ini contoh kriteria pemilihan lakaran produk. Okay, kriteria ni awak perlu ambil titik beratlah untuk pilih lakaran produk yang terbaik, iaitu hendaklah menarik perhatian pelanggan. Kalau produk tersebut tak menarik perhatian pelanggan, tak jugalah produk kita tu okay, warna seimbang dan sesuai, bentuk mudah dihasilkan, nilai estetika dan maklumat lakaran lengkap. Maklumat lakaran lengkap tu macam tadilah, dia label-label lah banyak-banyak ni, bentuk menarik, bahan komponen mudah dihasilkan dan sebagainya. Okey, ini awak boleh rujuk buku teks surat 94, iaitu jadual 4.1 analisis elemen lakaran produk. Ini ada produk A, produk B dan produk C. Okey, kita tengok. Contoh elemen ada garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Kan? Betul tak kalau awak dah belajar bab 1 tu? Okey, contoh garisan produk A, dia cakap kurang garisan. Produk B, dia ada banyak garisan kalau awak tengok. Dan produk C, banyak garisan kasar dan dijadikan corak. Okey, bentuk produk A berbentuk kubah. Okey. Produk B pun berbentuk kubah dan C pun berbentuk kubah. Kubah yang bulat ni lah kalau awak tengok. Okey, tekstur untuk produk A digunakan selada licin. Okay, tekstur ni maksudnya kain yang digunakan adalah selada licin, tak licin sangat. Dan produk B adalah licin dan produk C adalah kasar. Okay, saiz untuk produk A
adalah sederhana. Produk B sederhana besar. Awak tengok sederhana besar untuk yang jenis macam rapper kan, penyanyi rap ataupun yang jenis yang kepala dia besar. So ini sesuai. Dan produk C adalah kecil, untuk sesuai untuk kanak-kanak lah. Okey, warna produk A dia menggunakan warna merah, iaitu warna panas. Okay, produk B warna ungu, lebih sejuk lah. Dan produk C dia menggunakan kombinasi warna panas dan sejuk. Tengok warna biru ada, hijau ada, kuning kan, ada warna panas dan sejuk. Okey, untuk produk A, ruang yang digunakan besar antara garisan. Tengok ruang besar antara garisan ni dengan garisan ni. Dia adalah besar. Okey, untuk produk B pula, ruang ada kecil antara garisan. Awak tengok. Antara garisan ni, ruang-ruang dia yang digunakan adalah kecil. Manakala produk C, kecil dalam petak. Tengok, kecil dalam petak. Adalah corak-corak yang dia buat. Okey, ini contoh kriteria penggunaan rakaran yang tadilah saya terangkan, menarik perhatian pelanggan, warna seimbang, bentuk boleh dihasilkan dan sebagainya lah. Ada 5 kriteria yang awak perlu nilai pada lakaran awak yang awak buat lah 3 lakaran tu. Okey, ini contoh penilaian lakaran. Dia ambil lakaran 1, lakaran kedua. Okey, tadi dia cakap sebenarnya 2 lakaran lah kan ambil. Okey, bahan dan komponen yang boleh dihasilkan dan bahan yang digunakan adalah kain felt yang bukan jenis tendon ataupun lembut. Berbagai warna dan mudah dibentuk. Nilai estetika dia mempunyai elemen garisan yang menarik. Tengok kan, dia ada garisan, ada 2 garisan line dekat depan ni. Okay, warna seimbang dan sesuai untuk semua golongan. Bentuk menarik dan selesa. Okey, bahan menggunakan polyester atau cotton yang mudah menyerap kelembapan. Bahan komponen juga mudah hasilkan. Nilai estetika dia guna elemen warna. Yang tadi dia guna elemen garisan. Yang ini guna elemen warna. Okey, ini kita masuk bahagian B, iaitu borang penilaian pelanggan. Pemilihan lakaran produk terbaik boleh dilakukan dengan mengedarkan borang kepuasan pelanggan. Okey, kumpulan sasaran ditetapkan berdasar umur dan jina. Okey, untuk kita nak buat keluarkan satu produk ataupun lakaran tersebut kan, kita boleh juga mengedarkan borang kepuasan pelanggan. Borang kepuasan pelanggan ni kita kena tetaplah sasaran kita untuk siapa. Contoh dibagikan untuk sasaran berdasarkan umur dan jina, iaitu perempuan lelaki umur mungkin dalam kanak-kanak sekolah rendah, belasan tahun ataupun dewasa lah. Okey, maklumat yang diperolehi membantu mereka, awak mereka tu memilih lakaran yang terbaik berdasarkan kriteria pemilihan. Ini contoh borang penilaian kepuasan pelanggan. Okey, contoh borang penilaian ni dia ada skala dia, iaitu 3 sangat baik, 2 baik, 1 sederhana. Okey, berdasarkan kriteria yang kat bawah ni, analisis item ni, disuruh mengikut skala penilaian tersebut. Contoh, lakaran pertama yang tadi ni, lakaran 1, lakaran kedua ni, dia cakap menarik ataupun tak menarik. Mana satu? Lakaran 1 atau lakaran 2? So, dia letaklah sangat baik, sederhana, ataupun baik, biasa saja. Macam tu lah. Dan seterusnya, warna, komponen. Lepas tu, dah dapat semua ni, dia jumlah semua ni. Okay, contoh, 3, 2, 1, 3, 2. Berapa jumlah dia? Contoh 20, 18. So, jumlah yang tertinggi ni merupakan awak ambil, itulah lakaran produk awak yang terbaik. Okey? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Kelas? Tak ada. Okey, tak ada. Perlu saya ulang ataupun saya laju sangat ke? Kelas yang lain dapat ke? Perlu saya ulang ataupun saya laju sangat? Okey, nampaknya tak ada ya. Okey. Okey, apa yang awak dapat tentang pemilihan lakaran terbaik ni? Bila awak kongsikan dengan saya, apa yang awak dapat berdasarkan PPR yang awak belajar pada hari ini?
Okey. Untuk rumusan ni, saya hold dulu, nanti saya tanya balik. So awak fikir apa yang awak dapat, kongsikan dengan saya apa yang awak dapat tentang pemilihan lakaran tersebut. Okay, sebelum tu, saya nak awak buka modul. Buka modul awak, muka surat 44. Okay, dah buka 44. Okay. Surat 44. Okay. Sebelum kita buat modul surat 44 ni, awak ingat lagi tak saya suruh awak buat soalan nombor 7 ni, tema dia adalah bag kan. Awak hasilkan apa-apa bag saja, tak apa, lakaran 2D dan 3D. Dan soalan nombor 8 ni awak kena hasilkan lakaran yang berbeza lah, nombor 8 dan nombor 9. Jadi sebelum tu saya tunjuk lukisan yang telah buat. Bagi kita tengok lukisan Ivy. Okay, bagi yang belum hantar, nanti saya akan bagi satu link. Awak hantar segala tugasan yang saya akan bahas yang telah saya bagi awak dekat awak, supaya saya dapat membuat penilaian tarikh awak. Awak dapat TP apa? TP 1, 2, 3 ataupun sebagainya. Kalau awak tengok dekat modul awak, dekat atas dekat nombor soalan nombor 7 ni. Okay, soalan nombor 7 ni. Okay, dia telah tulis dekat sini. TP 3 kan. Kalau awak dapat hantar tugas awak dekat saya, so automatik awak dapat TP 3. Okay, banyak tak banyak? Okay, siapa yang tak hantar, saya akan nilai dia, saya bagi TP 1 je. So, nanti markah dia terkesan lah nanti. Okay. So, siapa hantar lakaran ni, dia akan dapat 3. Dan siapa hantar untuk hari ni, analisis ni, dia akan dapat TP yang keempat. Okay, banyak ke banyak? Banyak kan? So, siapa macam contoh Ivy ni hantar kat saya, dia automatik dah dapat TP 3. Saya akan bagi dia TP 3 nanti. Okay, tanya Ivy. So, nanti saya akan bagi satu link lagi. Awak hantar segala tulisan dekat situ. Daripada bab apa tadi, saya suruh bab masa awal PPBR lah. Masa sekolah buka tu kan. Saya mengajar awak bab apa? Untuk masa bulan 3 tu kan. Saya ada ajar awak tentang nak buat jadual tugasan. Awak ingat tak bab 2 kalau awak ingat lah. Kan, daripada bab 2 tu, pengurusan projek tu, saya suruh awak buat macam satu laporan. Lakaran kertas kerja tu. Daripada situ sampai sekarang, 4.14. So, saya nak tengok awak dapat TP apa. Kalau awak tak hantar, awak tak ada markah lah. Okay, contoh lukisan Ivy. Sekejap je. Lukisan Ivy ni. Sebabkan awak rajin hadir ke Google Meet, so TP yang awak yang saya akan berikan, mungkin tengoklah hasil kerja awak. Kalau awak jawab betul tugas-tugas yang saya bagi tu, so lebihlah sikit. Kalau siapa hadir jawapan dia macam kurang sikit, tengoklah macam mana nanti saya nilai awak. Okay. Saya saja ingatkan awak tugasan ni sebab saya nak tengok awak alert ke tak tugasan ni. Sebab kalau hari raya ingatkan, maksudnya awak
awak tak take note lah apa kerja yang awak perlu buat. Terus lepas ni awak take note lah, di mana-mana cikgu hantar je tugasan apa-apa, terus tulis dalam nota perlu hantar. Okey, awak tengok tugasan Ivy, dia buat bag. Bag Ivy, awak buat bag apa ni? Bag tangan ke apa? Bag tangan. Bag tangan. Kita tengok ini lakaran 2D dia. Ini dia pandangan atas, mestilah nampak pemegang tangan lah. Ini pandangan daripada sisi, daripada sisi sini. Ini pandangan hadapan, nampak bentuk hadapan lah. Jadi mana lakaran 3D awak? Abi? Untuk lakaran pertama, 3D. Okey, saya ambil ni lah untuk pandangan sisi ni. Nanti awak label kat atas sini, awak tunjuk anak pandang ini merupakan lakaran 3D sebab dia dah nampak daripada sisi, hadapan dan atas. Okey, Bi? Okey, ini lakaran 3D dia untuk lakaran pertama. Okey, ini lakaran yang kedua. Okey, sepatutnya Ivy untuk lakaran kedua ni lakaran awak nak buat saya lakaran pertama awak. Lakaran pertama awak buat bag ni kan? Bag ni. So, lakaran pertama tadi awak kena hasilkan reka bentuk lain. Maksudnya awak jangan buat bag sekolah ni. Awak perlu buat handbag juga. Macam ni. Macam bag macam ni kan? Untuk lakaran yang ketiga ni betul. Cumanya saya nak awak betulkan lakaran yang kedua ni. So, nanti kalau awak betulkan, automatik awak dapat TP ketiga lah. Okey, Ivy? Okey, awak betulkan lakaran yang kedua ni. So, awak kena samalah kalau awak buat handbag lah juga untuk lakaran yang kedua. So, awak betulkan. Dan lakaran ketiga ni adalah, betul lah dia buat. Tengok ya, lakaran pertama, dia buat ada corak-corak kan? So, yang bezanya kat depan ni dia ada corak, tapi saya nampak dia buat ada zip kat sini. Ada macam satu poket boleh buka kat sini kan. Okey, ini ada terbaik. So, mana yang tak hantar tu, saya tak dapat semak lah. So, saya awak buat betul lah. Okey, kalau yang salah-salah tu, saya tak dapat tegur untuk kelas pada hari ini kan. Sebab tu yang saya hantar, awak perlu hantar tugasan sebelum kelas hari yang awak mula tu. So, kalau saya suruh contoh kelas pada hari ini, awak mesti hantar pada hari Sabtu sebelum kelas hari Ahad minggu depan. Okay, saya boleh semak lah hari sebelum tu. Okay, dan awak boleh betulkan mana yang awak salah. Okay, berdasarkan tadi lukisan tu, okay, untuk yang lakaran lain lah yang buat, yang tak hantar pada saya, awak boleh buat jadual analisis ni supaya awak dapat TP yang 4. Okay, awak tengok lakaran awak, lakaran 1, 2 dan 3. Okey, untuk lakaran 1, 2 dan 3 ni awak tengok barisan, warna, bentuk. Macam mana awak nak buat jadual ni. Okey, mari kita tengok. Ini contoh saya, contoh jawapan saya. Okey. Okay, contoh depan saya dia buat almari baju. Awak tengok ya, ada paling atas, hadapan, sisi dan perangan 3D dia. Okay, perangan 3D dia nampaklah segala sisi, ada 3 sisi ni daripada sisi pandangan sisi, hadapan dan atas. Ini lakaran 3D dia. Ini lakaran yang kedua dia, banyak laci, daripada 2 laci, 2 pintu, dia jadi banyak pintu. Ini lakaran yang ketiga dia, daripada pintu dia buat pintu gelonsor. Okey, pintu buka, tarik, jadi pintu tolak. Okey. Ini contoh analisis saya buat. Okey. Contoh dia cakap
Okey. Awak tengok ya lakaran pertama awak. Awak tengok lakaran pertama awak banyak tak garisan yang awak gunakan. Contoh IV ni garisan dia banyak guna garisan. Macam tadi yang saya cakap. Yang ikut buku teks awak yang ni 194. Awak tengok. Untuk yang pertama dia cakap kurang garisan. Manakala lukisan IV, garisan lakaran pertama adalah banyak garisan, kan? Macam topi tadi. Awak tengok, saya buat sebelah-sebelah. Okey. Garisan adalah banyak garisan. Okey. Untuk lakaran kedua dia, saya tak dapat nilai lah sebab dia salah tema. Sepatutnya dia tema yang samalah, handbag. Okey, untuk lakaran yang ketiga ni, dia kurang garisan, kan? Macam produk A. So, bentuk apa dia buat ni? So, awak boleh rujuk buku teks. Buku teks. Tengok. Tengok bentuk apa. Awak pergi dekat elemen, reka bentuk tersebut. Muka surat. Nombor 3 dah. Tengok. Bentuk. Ni bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk konkret dan bentuk abstrak atau ilusi. Objek ini bentuk dan boleh dipegang dinamakan bentuk konkret. Maksudnya objek tu dia boleh pegang. Pegang maksudnya tadi yang boleh pegang lah, maksudnya bentuk konkret. Bentuk yang kelihatan 3D dinamakan bentuk ilusi gambaran. Okey. So di sini apa contoh rupa. Okey. So di sini dia bentuk kubah. So ini bentuk apa? Tulislah bentuk segi empat. Okey, segi empat sama apa? Bentuk bulat, bintang. Okey, awak belajar kan banyak bentuk-bentuk dalam lukisan. So texture. Texture pula kita tengok. Texture. Okey. Tengok, texture atau jalinan merupakan satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat suatu permukaan pada lukisan atau objek. Okay, impak boleh juga disertai melalui sentuhan pada objek yang sedia ada. Contoh tekstur pada lukisan atau objek ialah kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Okey, awak tengok kat info, sudut info ni, tekstur terbagi kepada dua jenis, iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh. Jalinan terhasil secara sebelum jadi dan buatan manusia. Dalam bidang bentuk, jalinan dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi terhadap suatu objek. Yang dilakar atau sudah siap. Dan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Awak tengok ya. Ini perbandingan dari segi saiz tinggi dan rendah. Iaitu botol ni sebanyak 2 liter. Rendah adalah 500 ml. So, saiz kat sini, awak boleh buat. Dia adalah sedahan yang besar.
Ini kecil sedikit supaya mudah nak bawa lah. Dan ini apa? Dalam besar ke apa kan? Awak betulkan. Okay. Jadi awak boleh buat saiz tersebut. Warna. So awak perlu tentukan warna apa yang awak nak guna. Awak boleh tengok buku teks. Warna. Awak tengok ya. Cakap. Warna ialah kesan atau pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Kesan yang diberikan ialah secara langsung kepada mata, emosi dan psikologi. Okay, orang yang melihat dan menggunakannya. Oleh itu, pemilihan warna perlu disesuaikan dengan objek, acara, kegunaan dan kehendak pelanggan. Okay, warna terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu ada warna primer, iaitu warna ataupun panggil warna asas ataupun warna utama. Dan juga warna sekunder dan warna theater. Okay, awak boleh tengok. Warna primer, warna sekunder dan warna theater. Dan juga ada warna panas dan warna sejuk. Warna panas ialah warna yang terang dan jelas. Warna panas dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Warna ini dinilai dari warna merah hingga ke warna kuning. Okey, awak tengok ya. Warna sejuk memberikan kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberikan kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata memandang. Warna sejuk dinilai dari warna ungu hingga ke hijau. So, awak tengok. Warna topi yang digunakan adalah warna merah. Merah adalah jenis warna panas. Okey, ini warna ungu. Ungu apa? Dia cakap dari ungu ke hijau. So, warna sejuk. Ini digunakan kombinasi warna, iaitu ada warna kuning, hijau dan biru. Jadi, untuk beg awak ni, awak perlu tentukan apa warna yang awak perlu yang awak guna. Adakah warna apa? Adakah warna hijau, ungu atau sebagainya. Okey, awak boleh tentukan. Okey, awak tengok ruang. Cakap besar tergesa-gesa, kecil tergesa-gesa. Okey, apa itu ruang? Awak tengok, okey. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan jelas. Keluasan ruang menjadikan suatu reka bentuk lebih terselah dan menarik. Okay, ruang terbagi kepada 2 jenis, iaitu ruang nyata atau fizikal dan ruang ilusi atau tampak. Okay, ruang nyata ialah ruang sebenar di antara 2 objek yang berhampiran. Manakala ruang ilusi pula adalah objek ruang gambar yang terhasil bila 2 objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Okay, contoh ya, ni ruang positif, ni ruang negatif. Ini jenis ruang. Okay. Jadi, awak tengok ruang yang dicakap adalah besar antara garisan, kecil antara garisan, kecil dalam petak. Jadi, awak boleh tentukan, dan tengok kecil dalam petak. Tengok ruang yang digunakan adalah kecil dalam petak. Manakala bentuk yang kedua ni awak perlu ubah. Bentuk yang ketiga ni dia kata apa? Besar antara garisan. Ruang ni besar antara garisan. Jadi Ivy dapat buat dah untuk tipi keempat ni, sebab saya berdasarkan lingkaran tu saya dapat berikan contoh lah kepada dia. Jadi kriteria untuk jadual analisis ni dia dapat buat. Dia dapat tik lah garisan apa untuk pertama, garisan apa yang digunakan. Lakaran 1 guna garisan ke tak? Okey, awak label. Warna apa? Awak tandakan right pada jadual. Okey. Okey. Untuk jadual analisis pemilihan lakaran, awak kriteria pelanggan menarik perhatian macam tadi. Saya tunjuk borang tu. Borang ni kan. Okey, borang ni awak tengok kat catatan bawah ni. Catatan bawah ni dia ada cakap. Okey, catatan gunakan skala 1, 2 dan 3 untuk menilai lakaran. Okey, 1 untuk kurang, 2 untuk sederhana, 3 untuk baik. Jadi, untuk lakaran pertama, adakah lakaran tersebut menarik perhatian pelanggan? Ataupun tidak menarik? So, awak tulislah 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ikutlah. Lepas awak dah tulis tu, awak berdasarkan lakaran awak buat, awak jumlah tersebut. Awak jumlah 3, 2, 1, 1, 2, 3. Apa jumlah dia? Adakah 18, 17, 20, berapa? Jadi, lakaran tersebut yang tinggi adalah lakaran yang terbaik awak buat. Jadi, untuk lakaran TP3 ni, awak perlu, kalau untuk nampak menarik, awak boleh color.
Beri colour supaya mungkin nampak lebih menarik. Awak colour macam tadilah yang topi yang saya tunjuk tu. Okay, macam ni. Awak colour dia. Okay, warna dia. Okay. Okay, jadi sekarang pukul 1:30. Saya bagi masa awak buat. Okay, awak boleh buat. Awak boleh buat pada modul awak muka surat 44. Dan boleh rujuk buku teks muka surat 94. Kalau awak tak faham, awak boleh tanya saya. Saya ada kat sini. Sama ada awak nak stay kat dalam Google Meet ataupun awak nak left dan masuk balik. Okay, saya tunggu. Saya bagi masa awak sebanyak sekarang 1:30. Saya bagi awak 5 minit. Sekejap je buat atas ni. Buat bawah ni. 5 minit. Okay, 1:35 kita masuk balik sebab okay, 1:40 lah saya bagi 10 minit. Okay, atas ni awak buat 5 minit. Bawah ni 5 minit. Okay, 5 minit untuk awak ni lah fikir-fikirkan mana lakaran yang terbaik. Okay. 1:40 masuk balik untuk saya ambil kehadiran awak. Okay. So, awak boleh buat dari sekarang lah. Okay. Kelas, kalau ada yang tak faham, awak boleh tanya saya. Saya ada dekat dalam Google Meet ni.
Okay, kelas dah siap? Kelas, ada lagi ke tak orang? Ke semua dah tidur? Kelas. Sudah, cikgu. Okay, kalau sudah, saya nak ambil kehadiran awak. Okay. Saya ambil kehadiran awak. Okay, ada yang keluar tak tadi? Okay, tak apa. Kita tunggu 1 minit lagi untuk awak masuk. Okay, lepas ni awak apa? Rehat ah? Okay. Lepas ni awak rehat. Okay, saya mula ambil kehadiran. Ainul Mardiha, Anis Maisara, Sofia, Ivy Lee, Laila Dayana, Lian, Nishantini, okay, Aina Shazwina. Aina Shazwina ada tak? Okay, Aina Shazwina tak ada. Tapi tadi dia... Cikgu dia sudah lihat. Tadi dah ada, cikgu. Itulah tadi dia ada. Okay. Kalau rahsia ada tak? Tak ada, cikgu. Kalau rahsia tak ada. Monisha? Tak ada, cikgu. Monisha kenapa ni kerap hadir ni, tahu tak? Tak tahu, cikgu. Alia Akila, Nurul Alisa Aisyah, Kasih Khatijah, Sim Jezwan, Tay Keshin. Okay, tak apa. Aina Syazina. Saya dah ambil dah kehadiran awak. Kirtana. Kirtana tak ada. Okay. Ada siapa yang saya tak bagi nama? Okay, saya panggil sekali lagi. Aina Syazwina, Ainul Madiha, Che Izzuan, Ivy Lee, Laila Dayana, Lian, Nishantini,
Anis Maisara, Sofia dan Nilia. Ada saya tak panggil nama? Okey, tak ada. Kalau tak ada, itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, sebelum tu, saya tak lupa. Boleh awak kongsikan apa rumusan awak pada hari ini? Boleh tak? Seorang kongsi apa yang awak dapat? Awak dapat belajar apa hari ini? Cepat kelas. Apa yang awak dapat hari ini? Boleh bagi tahu saya dengan rakan-rakan awak apa yang awak beritahu? Bagi tahu kat dalam chat pun boleh. Okey, tak. Okey. Kita pada hari ini awak dapat menganalisis sekurang-kurangnya berapa elemen. Okey, awak ada 6 elemen. Elemen rupa bentuk tu kan. So sekurang-kurangnya awak dapat analisis 3 elemen daripada rupa bentuk tersebut kan. Banyak elemen tadi yang awak dapat garisan, bentuk, tekstur. Okey, sekurang-kurangnya awak dapat tahu apa itu elemen-elemen tersebut. Okey. So, saya harap awak dapat terapkan elemen-elemen ni berdasarkan kehidupan sehari awak. Okey, nanti kalau awak macam nak jadi pelukis ke kan. Pelukis sekarang banyak duit, okey. Awak boleh terapkan elemen tersebut dalam lakaran awak pada satu hari nanti dalam kehidupan hari awak. Okey. Itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih kepada yang join kelas saya pada hari ini. Saya harap awak dapat siapkan latihan yang saya pernah tanda modul awak hari tu kan. Saya nak awak snap balik, awak hantar dekat Google. Ada nantilah saya bagi satu form lah kan, link. Awak hantar segala kerja dekat situ supaya saya dapat nilaikan awak dapat TP apa. Sama ada TP 1, 2, 3 ataupun 4 lah. Sebabnya TP 5 dan 6 saya dapat nilai dengan awak sebab kena buat projek amali dekat bengkel. Nanti awak naik sekolah, awak buatlah dengan Cikgu Raja. Okey? So, jadi kelas kita pada hari ini saja. Awak buat inilah jadual tu dan lakaran-lakaran yang awak hasilkan 3 jenis lakaran macam Ivy buat tadi. Itu saja. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih. Sama. Laila Dayana. Laila Dayana.